Okey, wah, itu je baca berita ni. 10 tips melembutkan daging dengan cepat tanpa pressure cooker. Siapa yang pernah join rewang-rewang masa kat tempat kenduri ataupun dekat rumah, mungkin pernah dengar petua ni. Okey, mari kita tengok macam mana nak lembutkan daging tanpa pressure cooker. Zaman dulu Okey, tengok gambar rajah ni. Wow, okey, masak daging banyak letak apa tu? Sudu. Okey, mari kita tengok apa lagi tips dia. Okey, pertama masukkan sudu. Yang kedua ialah betik muda. Wow, potong buah betik muda sederhana kecil dan rebus bersama daging. Kalau tak ada buah betik muda, guna batang betik. Wah, ini intro untuk bab kali ini. Okey, bye-bye. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini masih lagi diberi peluang untuk meneruskan bab 5, iaitu tajuk metabolisme dan enzim. Okey, so ini ialah gambar daripada buku teks anda. Okey. Apa yang dilihat ini adalah sejenis kulat. Okey. Kulat yang mereka-mereka. Okey. So, soalan yang diberikan, apakah kegunaan enzim yang diekstrak daripada kulat? Pernah dengar perkataan enzim tak? Okey. Jadi, tajuk ini berkaitan dengan enzim dan juga metabolisme. Okey, apa yang penting di sini ialah matlamat kita belajar dalam bab ini. Pertama, untuk mendefinisikan metabolisme, beri maksud metabolisme. Yang kedua, mengetahui jenis metabolisme. Okey, jenis metabolisme ada 2. Dan yang ketiga, iaitu topik subtopik 5.2 tentang enzim keseluruhannya. Pertama, maksud enzim. Okey, 5.2.2 untuk menakul keperluan enzim dalam metabolisme. Kenapa perlu ada? Okey, 5.2.3 ialah bagaimana enzim diberi nama. Okey, 5.2.4 anda boleh memberikan sifat-sifat umum bagi enzim apabila kita tanya. Dan 5.2.5 ialah berkomunikasi tentang penglibatan komponen sel khusus untuk menghasilkan enzim intrasel dan juga enzim ekstrasel. Okey, bagaimana sel kita buat kerja untuk menghasilkan 2 jenis enzim. Okey, untuk 5.2.6 anda akan mengetahui macam mana tindak balas ataupun tindakan enzim melalui hipotesis mangga dan kunci. Okey, 5.2.7 ialah mentafsirkan rajah tenaga untuk menerangkan macam mana tindakan mekanisme tindakan enzim. Dan 5.2.8 menghubungkaitkan mekanisme tindakan enzim dengan beberapa faktor seperti suhu, pH, kepekatan substrat dan kepekatan enzim. Okey, dan 5.2.9 ialah beberapa eksperimen yang boleh dilaksanakan di dalam makmal. Untuk situasi PKP ini, okey, teacher nak fokus kepada tajuk-tajuk awal dulu. Okey, pertama, metabolisme. Apakah yang dimaksudkan dengan metabolisme? Okey, jadi tengok pada baris yang ketiga. Okey, baris yang ketiga iaitu metabolisme ialah penukaran makanan kepada tenaga dalam bentuk ATP. Okey, maksudnya sebarang makanan yang kamu makan. Okey, contohnya kamu makan Milo ais malam ni ataupun tadi kamu minum. Okey, makanan itu akan ditukarkan kepada tenaga dalam bentuk ATP. Okey, itu kita panggil sebagai metabolisme. Okey. Apakah jenis metabolisme yang terdapat di dalam sel? Okey, ingat ya, jenis metabolisme ada 2 jenis. Yang pertama ialah jenis katabolisme. Yang kedua ialah jenis anabolisme. Okey, jenis katabolisme ialah berkaitan dengan proses
penguraian bahan yang kompleks kepada bahan yang lebih ringkas. Okey, sebagai contoh, glukosa daripada Milo Ice yang kamu minum tadi, okey, akan melalui proses yang diberikan penguraian. Okey, kita namakan penguraian glukosa kepada substrat molekul ringkas dia. Okey, molekul ringkas dia. Jadi proses itu kita panggil katabolisme. Okey, andai kata melibatkan proses sintesis, okey, daripada molekul-molekul ringkas, kita sintesis untuk membentuk rantaian yang lebih kompleks ataupun produk yang lebih kompleks, itu kita namakan sebagai proses anabolisme. Okey, sebagai contoh rantaian peptida. Okey, unit peptida dalam protein. Okey, peptida bergabung dengan peptida akan membentuk dipeptida kan. Okey, itu kita panggil molekul ringkas disintesis untuk membentuk molekul kompleks. So dia adalah anabolisme. Okey, ingat ya, dua jenis metabolisme. Okey, subtopik yang kedua ialah tentang enzim. Okey, tak susah bab ni. Okey, enzim ni apa? Okey, kita tengok sikit. Okey, terus kepada perenggan. Okey, perenggan pertama dulu kita tengok. Sebenarnya enzim ni fungsi dia dulu untuk memangkinkan tindak balas kimia. Okey, baca baris yang kedua hujung. Tindak balas biokimia dapat berlaku dengan lebih cepat di dalam sel kerana terdapat enzim untuk mempercepatkan tindak balas. Jadi enzim ni ibarat satu produk yang special untuk mempercepatkan sesuatu kerja. Contohnya kalau awak nak basuh kain, kalau basuh kain dengan tangan lambat. Okey, jadi kita guna mesin basuh, kita tambah sabun. Jadi kerja kamu jadi lebih cepat. So dalam enzim pula ini, dia ibarat satu bahan produk daripada sel yang berfungsi untuk mempercepatkan tindak balas kimia dalam badan kita. Okey, dia adalah daripada produk hidup. Okey, mari kita tengok enzim. Maksud dia, okey, apakah enzim? Enzim ialah mangkin organik yang kebanyakannya dibina daripada protein dan dihasilkan oleh sel organisme hidup. Okey, tapi bukan semua enzim dihasilkan oleh protein. Okey, untuk enzim melakukan sebarang tindak balas, dia mesti mempunyai ini, substrat. Okey, special. Apa-apa tindak balas yang dia nak buat, dia akan memerlukan substrat. Okey, apabila substrat ini, dia akan bergabung dengan tapak spesifik. Okey, fokus kepada tapak spesifik. Okey, pada enzim terdapat tapak spesifik. Maksudnya tapak yang mempunyai bentuk tertentu dengan substrat sahaja. Jadi dia akan bergabung dan membentuk kompleks enzim substrat. Okey, bila dia membentuk kompleks enzim substrat, maka akan terhasillah produk yang selepas daripada tindak balas. Okey, itu ialah pergerakan kerja enzim. Next. Okey, tengok gambar aja. Sebelah kiri yang berwarna merah ialah substrat. Okey. Dan substrat ini dia ada bentuk dia. Okey, contoh substrat, apa-apa tindak balas kimia dalam badan. Contohnya dia nak menghasilkan enzim ni, dia terlibat dalam tindak balas untuk menghasilkan protein. Okey, untuk menghasilkan protein, maka bukan protein lah. Okey, contohnya hemoglobin yang diperlukan untuk proses hemoglobin untuk mengangkut darah kan. Okey, jadi sel akan buat. Jadi substrat ini ibarat kata protein-protein untuk membina hemoglobin tadi. Jadi substrat akan masuk ke tapak aktif yang terdapat pada enzim, membentuk kompleks enzim substrat, dan selepas itu ia akan terhasillah produk yang dia nak. Okey, ini ialah kompleks enzim substrat. Okey, enzim bagaimana ia diberi nama?
Okey, ia datang daripada IUBMB, iaitu International Union of Biochemistry and Molecular Biology. Okey, pada tahun 1960-an telah memperkenalkan sistem penamaan enzim berdasarkan substratnya. Okey, substrat apa yang enzim tu akan makin, dia akan tambahkan di hujung nama substrat tu, iaitu dia akan tambahkan ASE. Sebagai contoh, kalau enzim itu terlibat dalam proses untuk menghidrolisis laktosa, okey, dia akan uraikan laktosa, maka enzim itu diberi nama laktase. Okey, laktase. Walau bagaimanapun, kat sini telah ditekankan bukan semua enzim ada nama ASE kat belakang. Contohnya enzim trypsin, pepsin dengan renin ni. Okey. Biasalah, dia kadang-kadang ada yang special pula. Okey. Next. Objektif yang seterusnya ialah kamu kena tahu sifat umum bagi enzim. Okey, seperti yang kita nampak dalam ni. Okey, sifat umum bagi enzim ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wow. Ada 8 sifat umum. Kita bermula daripada kiri ya, buih yang di atas sekali warna oranye. Enzim bertindak dengan pantas. Sebab itulah fungsi dia pun untuk memangkinkan, mempercepatkan tindak balas biokimia dalam sel. So dia memang enzim yang bertindak pantas. Sifat yang kedua, enzim tidak diperlukan banyak, hanya dengan kuantiti yang kecil dan ia boleh digunakan semula. Sifat ketiga, okey, dengar betul-betul sambil kita serap dalam otak kita ni, kita kena faham enzim ni. Okey, enzim adalah struktur yang kekal, tidak berubah dan tidak akan termusnah selepas tindak balas yang dilakukan. Jadi, yang ketiga itu yang keempat. Yang keempat pula, tindakan enzim adalah spesifik, iaitu hanya substrat yang mempunyai bentuk yang lengkap dengan dia sahaja akan bertindak balas dengan dia. Okey. Yang kelima, 1, 2, 3, 4. Okey, yang kelima, kebanyakan tindak balas yang dimakin oleh enzim adalah tindak balas berbalik. Okey, maksudnya selepas dia lakukan tindak balas tu, dia boleh patah balik, ulang balik. Okey. Seterusnya, tindak balas yang umum, sifat umum yang keenam. Okey, ini aktiviti enzim boleh diperlahankan dan juga dihentikan, tapi dengan satu benda yang kita sebut sebagai perencat. Okey, contoh perencat yang paling terkenal ialah pelembum dan merkuri. Okay, kalau dalam badan kita, pelembum dengan merkuri kalau kita makan, dia adalah racun. Sebab apa racun? Sebab ni lah, dia boleh menghentikan tindak balas enzim. So, kita akan automatik kalau kita termakan pelembum dengan merkuri, kita akan merasakan ada perubahan pada badan kita seperti kita berasa lengur-lengur, kita berasa macam tak sihat. Kenapa? Sebab tindak balas kat dalam badan kita terhenti ataupun mungkin perlahan. Okey. Seterusnya, sifat enzim yang ketujuh. Okey, sesetengah enzim perlu juga kepada kofaktor untuk berfungsi dengan lebih berkesan. Okey, apa contoh kofaktor? Inilah vitamin dan juga ion-ion mineral yang awak perlu makan setiap hari dalam sayur, dalam buah-buahan. Okey, sebab apa? Sebab kita nak berikan kofaktor kepada enzim supaya semua proses biokimia dalam badan kamu boleh berjalan dengan lancar. Okay. Next, last kali sifat enzim. Enzim ialah mangkin biologi untuk mempercepatkan tindak balas biokimia. Okey, ini sifat umum dia yang terakhir ni adalah lebih kepada fungsi keseluruhan enzim. Okey. Mangkin biologi yang mempercepatkan tindak balas biokimia. Kenapa kita panggil mangkin biologi? Sebab ia terdapat dalam benda hidup dan dihasilkan oleh benda hidup. Okey, 8 ciri umum bagi enzim. Take your time.
absorb. Tarik nafas supaya ada oksigen. Okay, ready for the next round. Okay, kita tengok sikit lagi tentang enzim intrasel dengan enzim extrasel. Ini ialah jenis enzim dan macam mana jenis enzim ini terhasil. Kenapa dinamakan enzim intrasel? Okey, enzim yang disintesis di dalam sel untuk kegunaan sel itu sendiri kita panggil enzim intrasel. Okey, intra maksudnya di dalam sel. Okey, disintesis dalam sel dan untuk kegunaan sel sendiri. Contohnya enzim hexokinase untuk proses glikolisis semasa proses respirasi sel. Okey, ingat contoh pun tak apa. Okey. Yang kedua jenis enzim extrasel, maksudnya di luar sel. Okey. Contoh enzim extrasel ini ialah yang paling terkenal trypsin. Tajuk tingkatan 2 sains. Sistem pencernaan. Okey. Enzim trypsin dihasilkan oleh sel pankreas. Nampak? Sel pankreas akan hasilkan enzim trypsin, tapi ia akan rembeskan keluar, iaitu masuk ke dalam duodenum, struktur lain dalam sistem pencernaan awak untuk tugas mencernakan polipeptida. Polipeptida ni apa? Ingat lagi tak tajuk yang sebelum ni? Tajuk dia ialah tentang protein. Okey. Polipeptida ini daripada protein yang panjang, rantaian panjang. Okey, sekarang fokus macam mana enzim extrasel dihasilkan. Okey, kita ada 6 step. Okey, ini revision lebih kepada struktur-struktur yang terdapat di dalam sel. Okey, first kali tengok gambar. Kenal lagi tak struktur-struktur ni? Sebelah kiri, okey, ialah nukleus. Okey, ingat tak kelopak-kelopak bila ada bintik-bintik yang melekat padanya kita panggil JE kasar, jalinan endoplasma kasar. Kalau tiada ribosom kita sebut jalinan endoplasma licin. Lepas tu kelopak bunga sekuntum di ujung dalam sitoplasma, okey, merapati membran, itu adalah jasad Golgi. Okey, kita tengok cara enzim extrasel dihasilkan. Pertama, okey, ingat step ni. Pertama, ribosom merupakan tapak sintesis protein. Okey, awak memberi tahu fungsi ribosom. Bintil warna biru ni ya. Okey, ribosom merupakan tapak sintesis protein. Protein nombor 2, protein yang telah disintesis di ribosom akan masuk ke dalam lumen dalam jalinan endoplasma kasar. Tengok nombor 2. Okey, daripada ribosom dia akan bergerak ke nombor 2, dia akan masuk ke dalam JE kasar dan JE kasar akan mengangkut di sepanjang kelopak-kelopak tu. Okey, yang ketiga, tengok nombor 3. Okey, ada sedikit macam bentuk bintil kat nombor 3 tu. Apa dia? Okey, apabila sampai di hujung jalinan endoplasma kasar, bahagian membran tersebut akan membentuk tunas. So dia membentuk tunas kat nombor 3 ni dan menghasilkan vesikel angkutan. Okey, vesikel angkutan, ingat fungsi dia akan mengangkut protein di dalam dia. Okey, protein yang kita kodkan tadi oleh ribosom tadi, dia akan angkut penuh dalam dia. Dia ibarat macam lori tiga linear. Okey. So, dia bawa pergi ke mana? Dia akan pergi ke jasad Golgi. Okey, tengok nombor 4. Di jasad Golgi, apa jasad Golgi akan buat? Vesikel angkutan yang mengandungi protein bergerak ke jasad Golgi dan bercantum dengan jasad Golgi. Dan di jasad Golgi, protein akan diubah suai. Kat sini dia akan ubah suai dan dibungkus untuk membentuk enzim. Kita pulanglah enzim apa yang dia nak hasilkan. Jadi apa yang saya tu minta, jadi jasad Golgi akan buat. Dan dia akan dirembes ke dalam vesikel rembesan yang terdapat di hujung jasad Golgi warna biru ni. Okey. So vesikel rembesan ni ibarat kata akan mengangkut produk yang dah siap. Okey.
5. Okey, dan dia pergi ke membran sel dan di sini membran sel akan merembeskan. Okey, vesikel rembesan akan bergerak menuju ke membran plasma, bercantum dengannya lalu merembeskan enzim keluar sel. Maka terbentuklah enzim ekstrasel. Okey, ada 6 langkah untuk penghasilan enzim ekstrasel. Okey. Muka surat 88, buku teks. Okey. Tiga benda kat sini. Okey, take your time. Perhatikan gambar. Okey. Revise balik tajuk bab 2, fungsi-fungsi struktur yang terdapat dalam sel. Okey, biasanya enzim ekstrasel banyaklah. Okey, banyak dihasilkan oleh badan kita. Okey. Setakat tu dulu. Terima kasih untuk fasa 1. Bye.